Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Alhamdulillah, syukrunillah. Kita akan bersama-sama insya-Allah bagi meneruskan pengajian tadabbur secara tematik, iaitu bertemakan hidup mengabdi, hidup berbakti. Inilah tuan-tuan puan-puan buku rujukan kita yang tajuknya sama, hidup mengabdi, hidup berbakti. Tuan-tuan yang memiliki buku, bolehlah buka di halaman 190. Dalam kuliah yang lalu kita menyentuh tentang ciri kedua daripada ciri-ciri pengabdian diri kepada Allah atau ciri-ciri ibadah kepada Allah. Iaitu ciri pertama ilmu, ciri kedua adalah iman. Jadi isu iman ini adalah isu besar kepada kita orang-orang yang beriman. Sebab itu kita dikenali sebagai orang-orang yang beriman. Allah mengiktiraf orang-orang yang beriman itu dalam sebutan yang digunakan di dalam Al-Quran. Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi banyak ayat yang menggunakan seruan yang sedemikian. Itulah menunjukkan betapa besarnya kesan iman kepada diri kita, orang-orang yang beriman. Islam kita adalah kerana adanya iman ini. Dan dalam hidup kita ini, iman itulah yang merupakan akar tunjang kepada amal-amalan kita. Jadi diibaratkan kalau dibandingkan dengan sepohon pokok, maka iman itu adalah akar tunjangnya yang dalam ke dalam bumi. Sedangkan batangnya pohon itu adalah merupakan Islam. Amal-amal Islami itu kita ibaratkan batang yang tumbuh, berdahan, berranting, berdaun dan berbuah. Sebagai orang-orang beriman, iman kita perlulah meningkat dari masa ke semasa. Ketika awal, ketika zaman kanak-kanak kita, zaman muda kita, iman kita sudah ada. Tetapi sebaik-baiknya ketika usia kita semakin bertambah, maka sepatutnya iman kita juga semakin meningkat. Kerana apa? Kerana iman kita ini adalah sesuatu yang boleh meningkat dan boleh menurun semula. Jadi sebab itu iman ini perlu dibaja, perlu dibelai supaya ia terus segar di dalam diri kita. Iman ini adalah satu daripada dua elemen yang saling berkait, iaitulah iman dan satu lagi amal soleh. Maka Al-Quran selalu menggandingkan dua elemen ini, iaitu iman dan amal soleh. Allah sering menyebut menggandingkan dua perkataan ini dalam satu bentuk gandingan, sinergi. Maknanya satu dengan lain saling kuat menguatkan. Iman adalah keyakinan di dalam hati, di dalam jiwa. Sedangkan amal soleh itu adalah amalan yang dizahirkan, yang dibuktikan melalui tindakan kita. Jadi segala amalan soleh itu adalah hasil daripada pembuktian iman kita. Sebab apa? Iman tanpa amalan soleh, maka ia tidak dinamakan iman. Sehingga begitu tahapnya.
Sebab iman itu mesti dibuktikan. Dan bukti iman itu ialah amalan soleh. Sebaliknya orang yang hanya mendakwa dirinya beriman tetapi tiada amalan soleh, maka mereka dianggap tidak beriman. Malahan Al-Quran menyebut golongan yang hanya bercakap, mendakwa di lisan bahawa dia itu beriman, mereka itu dikategorikan sebagai golongan munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebahagian manusia itu ada golongan yang bercakap, mengaku di lisan bahawa dia beriman. Padahal Allah kata mereka itu tidak beriman. Itulah golongan munafik. Jadi sebab itu kita sebagai orang yang beriman, dia beriman dan dia menzahirkan bukti iman melalui amal soleh. Tuan-tuan puan-puan, mari kita membaca ayat surah An-Nahl ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sesiapa yang beramal soleh dari lelaki dan wanita, sedangkan dia adalah orang-orang yang beriman, maka Allah akan berikan, Allah akan hidupkan mereka itu, mana berikan mereka kehidupan yang baik. Kemudian Allah akan membalas kepada amal baik mereka dengan memberikan ganjaran yang lebih dari apa yang telah mereka kerjakan. Itulah janji Allah bahawa orang-orang yang beriman kemudian dia beramal soleh. Cuma di dalam ayat ini Allah mendahulukan disebut sesiapa yang beramal soleh dari kalangan lelaki baik, perempuan baik, sedangkan dia orang yang beriman. Namun dalam ayat ini yang jelas, sinergi antara iman dan amal soleh itu menjadi syarat. Syarat apa? Syarat untuk membolehkan dia mendapat beberapa anugerah Allah. Iaitu yang pertama, Allah janjikan kepada mereka, mereka akan dikurniakan kehidupan yang baik. Ini kehidupan yang baik dalam bentuk yang umum, luas pengertiannya. Kemudian Allah menyebut juga bahawa Allah akan membalas segala amal baik mereka itu dengan ganjaran yang jauh lebih daripada amalan mereka. Jadi Allah menggandakan ganjaran amal-amal soleh. Kita disebut minima pun setiap amalan baik kita Allah akan bagi 10 kali. Dan dalam amalan-amalan tertentu Allah lipat gandakan lagi. Contohnya amalan infak di jalan Allah. Allah gandakan 700 kali, malah lebih lagi diberi. Jadi ganjaran itulah membuktikan bahawa Allah akan memberi ganjaran yang jauh lebih baik daripada amalan-amalan yang mereka lakukan. Jadi di situ jelas bahawa janji Allah yang pertama untuk kehidupan di dunia Allah janjikan kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Kehidupan yang baik ini boleh kita faham dari pelbagai sudut. Yang pertamanya Allah akan memberi rezeki. Dan Allah bab rezeki ini semua orang diberi rezeki. Termasuk orang-orang kafir juga Allah beri rezeki. Tetapi orang-orang yang beriman ini rezekinya diberkati Allah. Walaupun rezeki itu kelihatannya sedikit dari sudut kuantitinya. Tetapi kualiti rezeki itu, nilai barakahnya di sisi Allah jauh lebih berbanding dengan rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Itu satu kebaikan.
Sebab apa? Walaupun kita melihat bahawa kemewahan hidup, kekayaan harta benda dan sebagainya itu merupakan suatu nikmat. Itu dilihat secara umum. Namun begitu, ada keadaannya harta benda yang banyak itu tidak semestinya memberikan kehidupan yang baik kepada seseorang. Malahan ada orang yang kekayaan yang diberi itu akhirnya memudaratkan diri dia, membawakan keburukan kepada kehidupan mereka. Salah satu yang Allah cerita di dalam Al-Quran berkaitan dengan isu rezeki ini ialah kisah Qarun. Qarun adalah seorang daripada kaum Nabi Musa, maknanya golongan Bani Israel. Ketika zaman Nabi Musa, Allah kurniakan dia dengan kekayaan yang sangatlah hebat. Tidak ada orang yang kaya sekaya dia pada zamannya. Tetapi kekayaan itu menjadikan dia sombong, angkuh. Dia mendakwa bahawa kekayaan itu datangnya dari kebolehan, keupayaan dirinya, kebijaksanaannya, ilmu yang ada padanya. Akhirnya kita lihat semua kekayaan Qarun itu tidak memberikan dia kehidupan yang baik. Sebaliknya Allah hukum, Allah benamkan Qarun, rumahnya, hartanya ke dalam bumi. Disaksikan oleh sekian banyak orang daripada di zaman itu. Tetapi tidak seorang pun yang mampu menolong untuk menyelamatkan Qarun. Itulah satu contoh yang dibawa oleh Al-Quran nak menunjukkan bahawa kekayaan, kemewahan hidup tidak semestinya memberikan kita satu kehidupan yang baik. Jadi sebab itu hayatan thayyibah ini perlu dilihat dari beberapa sudut yang lain. Jadi ketenangan hidup itu suatu kebaikan dalam hidup kita. Ramai orang yang kaya raya, hidup mewah, tetapi kehidupan keluarganya, kehidupan rumah tangganya hancur. Anak-anaknya tidak menjadi orang yang baik, malahan rosak kerana disebabkan oleh kemewahan hidup. Berapa ramai kita melihat di hadapan kita orang-orang yang tamak halaba, tetapi akhirnya besok kehidupannya adalah di penjara. Jadi apakah itu satu kehidupan yang baik kepada mereka? Walaupun sebelumnya mereka ini orang-orang yang disanjung, dihargai kerana kuasa, kerana harta mereka. Tetapi pengakhiran hidup mereka di dalam penjara, dihinakan orang. Jadi ini bukan satu kehidupan yang baik, tuan-tuan puan-puan. Sebab itu kita kena yakin kehidupan yang baik itu tidak semestinya kita ini diberi rezeki yang banyak, diberi kemewahan, diberi segala-galanya, tidak. Dan di satu sudut Allah menyebut salah satu kebaikan itu ada pada ilmu, ada pada hikmah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Surah Baqarah. Allah menyebut bahawa dia memberikan hikmah kebijaksanaan itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan sesiapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya dia telah memperolehi kebaikan yang sangat banyak. Jadi itulah dari satu sudut. Orang-orang yang Allah berikan ilmu, berikan hikmah kebijaksanaan, sebenarnya itulah hakikatnya yang akan membantu kehidupan yang baik kepada mereka ini. Walaupun zahirnya orang melihat tidak nampak kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, tetapi hakikatnya itulah manusia yang memperolehi keberkatan di dalam hidup mereka. Mereka berbakti, menyumbang ilmu mereka, berdakwah, mendidik masyarakat, mengajak mereka ke jalan yang benar. Maka kehidupan mereka itu jauh lebih baik berbanding dengan segolongan orang-orang yang kita lihat secara zahir nampak kehidupan mereka hebat.
Ya, rumah besar, kereta besar. Ya, sawah ladangnya luas, sahamnya begitu banyak. Kekayaannya melimpah ruah. Tetapi tidak menjamin bahawa mereka menjalani satu kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik itu adalah satu kehidupan yang secara umum kita faham hidup walaupun sederhana, walaupun dalam keadaan susah dari segi zahiriahnya, tetapi hati dan jiwa orang itu sentiasa tenang. Dan itulah yang disebut bahawa orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu disebut bahawa jiwa-jiwa yang tenang itu Allah mengundang kembali kepadanya dalam keadaan yang tenang. Kemudian Allah undang supaya masuk ke dalam kelompok hamba-hambanya dan diundang masuk ke dalam syurganya. Itulah orang-orang yang beroleh kebahagiaan hidup di dunia. Sementara di akhirat nanti Allah berikan ganjaran yang besar, iaitulah syurga Jannatun Na'im. Setakat itu dulu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah saya akan membuat catatan nota kuliah kita pada pagi ini. Sekian dahulu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah bertemu lagi pada besok hari. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين.